Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah, Pegawai Agama Jajahan Tanah Merah, dan semua kaki tangan warga kerja pejabat agama, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada pagi yang ceria ini, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita berada hari ini, kita telah menghampiri Ramadan Al-Mubarak, di mana bulan Ramadan ini bulan yang Allah SWT buka pintu-pintu rahmat yang sangat luas kepada kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla daripada keturunan Bani Adam. Kita semua ni mari daripada siapa? Mari daripada tok kita Adam. Daripada Adam jadinya nenek kita. Nama apa nenek kita? Kena jawab banyak ni, nak boleh markah hari ni. Nenek kita nama Hawa, tu nama dia. Kita orang Melayu main Tok Awa. Tok Awa siapa dia tak tahu. Tak jumpa cari, kita main Tok Awa kita. Nenek kita nama dia Hawa. Mana daripada dua manusia yang pertama inilah berkembang biaknya zuriat di atas dunia ini. Berkembang biaknya zuriat di atas dunia ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Mana Allah jadikan di antara kita manusia ni azwaj, pasangan. Maka daripada pasangan ini lahir berkembang biaknya manusia di atas dunia. Kita tak mari daripada buluh betul. Walaupun ada orang cerita kau buluh betul ni. Dia kata manusia mari daripada buluh betul. Tak, dia mari daripada ayah. Ayah dengan mak. Apabila bertemu laki-laki dengan perempuan, tak kiralah yang halal ke yang haram, maka dia akan lahirkan manusia yang lain. Allah SWT yang Maha Kaya, orang kahwin yang halal ni kadang-kadang 3 tahun dia menikah, tak dapat anak. Tapi yang haram ada kalanya sekali jadi selalu. Sebab apa? Allah SWT nak beritahu kepada kita bahawa perbuatan yang kamu laku itu kita boleh buat melalui 2 jalan, 2 dimensi. Sama ada halal atau haram. Lorong-lorong yang halal yang sangat banyak yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sangat banyak. Jadi kita kena ambil, kena pilih lorong yang halal, kan? Jadi dalam Al-Quran ini, dalam surah Ar-Rum, Allah kata apa? Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Dia menciptakan bagi kita manusia ini azwaj, mana pasangan. Laki-laki mesti berkahwin dengan perempuan. Perempuan kahwin dengan laki-laki. Kecuali manusia yang rusak fitrah. Dia panggil golongan LGBT. Kenal orang LGBT? Kenapa LGBT? Puak dia ni kalau pergi dalam zoo pun, kumpulan dalam zoo pun bengong dengan dia. Dia kata dalam zoo pun ada jatah, ada tina. Tapi LGBT ni, jatah sama jatah, tina sama tina. Jadi kita kata bengong siapa hak dalam zoo. Sebab dia telah melalui saluran yang tidak ada saluran. Maknanya saluran yang salah.
Maka Allah Ta'ala sebut di sini, tujuan perkahwinan suami isteri untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita ada tanggungjawab. Suami bertanggungjawab kepada isteri, isteri bertanggungjawab kepada suami. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan di antara kita kasih sayang, rahmat, kasihan belas daripada awal hari perkahwinan sampailah kepada kita mati. Dan kalau kita dua-duanya orang yang soleh dan salihah, insya-Allah kita akan bertemu lagi di dalam syurga nanti. Maknanya sebab itulah kita kahwin ni, para jemaah sekalian, kita kena dulu orang buat doa salah. Dia kata kalau kita pergi tempat orang kahwin, dia kata semoga kekal ke anak cucu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni tanya Al-Fadhil, tuan pegawai agama kita, berapa ramai nenek-nenek, tok-tok ayah bercerai? Pasal apa? Salah doa. Kita pergi doa, semoga kekal ke anak cucu. Boleh anak cucu, cerai tok nenek. Ini di antara doa yang salah. Jadi macam mana kita nak betulkan cara? Kita kata semoga kekal sampai ke syurga. Itu baru betul. Dan kalau tidak, siapa anak cucu bahagia molek-molek, tok nenek pula pergi cerai. Ini berlaku realiti. Maka Allah sebut di sini, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua hidup manusia ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berfikir. Jadi alhamdulillah, tajuk tazkirah kita pada pagi ini, saya letak kesedaran dan keinsafan. Fitnah dalam keluarga, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita beritahu, hadis ini, kullu ibni Adam khata'. Nabi kata setiap anak Adam tu ada yang bersalah. Tapi kesalahan kita masing-masing berbeza-beza. Ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar, ada jenayah yang menyebabkan pembunuhan, ada yang jenayah yang menyebabkan keturunan, jenayah yang menyebabkan maruah diri, dan bagai-bagai bentuk jenayah. Jadi kita kena ingat dalam Islam ni jenayah tu ada berbagai-bagai. Kita kadang-kadang kita tak nampak satu benda tu jenayah. Kita anggap benda ni bukan jenayah sebab dia kata kalau suka sama suka, apa jenayah? Definisi jenayah dalam Islam, semua perhubungan yang tidak diluluskan oleh syarak, maka itu dianggap sebagai jenayah. Tapi bagi orang barat, orang yang tidak Islam, bagi dia bukan jenayah kalau suka sama suka. Sebab itu tadi kita dengar kan pembentangan yang pertama tadi, kalau kita nak tengok indeks jenayah dalam masyarakat yang bukan Islam, lebih rendah daripada kita. Sebab apa? Bagi dia, rogo itu baru jenayah. Kalau suka sama suka, tidak jenayah. Kita kata, lah, itu bagi Islam, sudah dikira satu jenayah, yang mesti kita kena insaf bahawa perbuatan kita salah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu bersalah. Maknanya kita semua ni akan melalui kesalahan. Tak kiralah apa saja salah. Mungkin kita kata kita tak bersalah. Mana saya ada salah Ustaz? Saya tak pernah tampar orang. Saya tak pernah sempak orang. Saya tak pernah pukul orang. Nah, tapi pernah ke tidak mak kita panggil, suruh kita buat benda-benda, kita tengking. Pongoh kata orang. Jawab dengan backing. Ada ke tak ada? Ada? Tak saya jawab buat dia ni. Dia kata, bukan tak saya jawab Ustaz. Tak saya buka rahsia. Kita kena ingat, perbuatan itu pun sudah dianggap satu jenayah. Suatu kesalahan, mengikut nilaian Allah Azza wa Jalla. Kita diam-diam, tiba-tiba kita bercakap sama kita. Dia tu jahat tu. Orang panggil mengumpat. Kesalahan ke tak kesalahan? Mengumpat? Kesalahan. Tapi dalam undang-undang sivil, dia tak jadi salah kecuali tuan tu pergi report polis. Orang ni mengumpat saya dengan bukti-bukti yang ada, sama ada bukti tulis saya dalam handphone, ataupun apa saja rakaman-rakaman, bahawa kita ada bukti. Tapi dalam Islam, ada bukti ke tak ada bukti, asalkan kita mengumpat orang, bermakna kita telah membuat kesalahan. Jadi kita salah banyak benda. Salah dengan Allah, kita tak solat. Salah dengan Allah, kita tak puasa. Salah dengan Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan sumbang, kita kata. Berlakunya perzinaan. Hari ini orang tak sebut zina, dia sebut gejala sosial.
Nah, pasal tu lah banyak benda istilah Islam hari ni telah diselewengkan, dilari makna dia. Dia kata masalah sekarang ni gejala sosial. Kita kata bukan gejala sosial, gejala zina baru kita nampak. Bila sebut zina, rasa berdosa ke tidak? Kalau gejala sosial, biasa-biasa, orang lain pun ada juga. Nah, kalau dia ada gawe, saya ada gawe juga. Dia ada gu, kita ada gu juga. Jadi masing-masing lari daripada tajuk. Sama juga bila kita hidup atas dunia ni, apa-apa orang hak kerja-kerja ada duit, dia bagi apa? Dia bagi rasuah. Dia tak kata rasuah, dia kata duit kopi lah, duit minyak lah, macam-macam benda yang dia kata. Tapi yang sebenarnya pada hakikatnya itu adalah merupakan rasuah ataupun perbuatan yang dikira jinayah di dalam Islam. Baik para jemaah sekalian, bila kita terjebak, kita tersalah kita buat, maka Nabi SAW telah beri kepada kita satu kata-kata yang besar, wa khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu iaitulah apabila mereka bertaubat. Bila mereka bertaubat. Sekarang ni peluang untuk kita bertaubat ada ke tak ada? Ada. Bila pintu taubat tutup? Bila pintu taubat tutup? Ada borang ke dia? Ada borang taubat? Tak ada. Dia dua tanda ni para jemaah sekalian. Dua pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup yang pertama apabila seorang itu sudah nak mati. Bila seorang itu nak mati, maka ketika itu pintu taubat dia ditutup. Itu dia panggil peluang bertaubat. Bila seorang itu nak mati, nyawa sudah dihalkum. Kita nampak kan orang nak mati ni, kata aja tengok orang mati. Pernah tengok orang nazak? Kata aja tengok. Tak rasa takut nak mati? Kau takut orang mati? Kita ni ada dua. Yang pertama takut nak mati. Yang kedua kita takut orang mati. Padahalnya orang mati tu dia tak hidup dah. Kalau kita pergi coket dia apa dia tak marah. Ya. Contohnya kita pergi kat mayat kita kutil dia. Bunyi aduh. Agak-agaknya ada ke orang mandi mayat? Lari habis lah dah. Sebab apa nak lari? Sebab kita akan takut benda ni jadi hantu. Tapi kalau kita pergi, yang masalah kita sekarang ni, kita tak takut ke mati, kita takut pada orang mati. Ini punca berlakunya kesilapan kita. Maka dalam hadis ini, Nabi SAW bagi tahu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah SWT menerima taubat seorang hamba itu selagi nyawa dia belum sampai di halkum. Maknanya kalau kita belum nazak, taubatlah. Macam mana kita nak taubat? Dalam hadis yang satu lagi, Allah SWT buka pintu taubat dia pada waktu siang untuk orang bersalah pada waktu malam. Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu malam untuk orang bersalah pada siang. Maknanya pintu taubat itu shift dia 24 jam. Kita salah hari ni, kita kata astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah bersalah. Tapi setiap kesalahan itu dia akan ada kesan dia dalam hidup kita. Sama ada kesan dunia atau kesan di akhirat. Contohnya orang ni bersalah. Bila bersalah dia ditangkap. Penguat kuasa tangkap dia. Dalam undang-undang Islam, setiap dosa ada kesalahan yang tersendiri. Ada dosa, dia panggil dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu mudah. Contohnya kita bersalah. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan syarat taubat yang telah kita ada ni. Apa syarat taubat? Yang pertama, tanda. Kalau boleh pelajar-pelajar para peserta ni tulis tanda. Kalau tahu nak tulis, ambil ya gambar kat depan tu. Yang pertama, bila kita bersalah. Bila kita salah, yang pertama sekali kita kena menyesali. Berazam untuk menyesali perbuatan kita dulu. Yalah, kita kadang-kadang kita menyesal apabila kena tangkap. Bila kena igat baru nyesal. Betul ke tidak? Belumnya igat tu tak sesal lagi dah. Rasa boleh lagi. Tak okey sekali jadi dah. Dia punya itu permainan syaitan. Permainan was-was. Pupu saya kahwin 3 tahun tak ada anak. Dia tak tahu Allah SWT ni maha kaya. Boleh jadi sekali sudah terjadi.
sudah mendapat kesan. Maka bila kita terjebak dengan benda ni, yang pertama sekali, kita kena menyesali terhadap apa yang berlaku. Kita kata astagfirullah, saya menyesal ya Allah dengan apa yang aku berlaku. Tetapi kesannya kita terpaksa kena tanggunglah, kan? Baik. Yang kedua, kita wajib berazam, maknanya menyesali artinya kita tinggalkan. Segera meninggalkan dosa yang telah kita buat itu. Aku tak buat dah. Aku tak akan ulang dah benda yang berlaku ini. Sebab benda ni dosa, benda ni mungkar, perkara ini maksiat. Maka kita kata kita tak akan ulang lagi perkara yang telah berlaku. Maka itu yang dikatakan menyesali. Tinggal. Tapi kalau sesal, tapi masih lagi duduk SMS, nanti ada peluang lepas kena keluar daripada tahanan pejabat agama ni, kita boleh jumpa. Lah, itu bukan menyesal nama dia. Itu hanya orang takut pada pegawai agama. Lah, itu bukan cara. Kemudian yang pertama, kita tinggalkan maksiat. Yang kedua, kita betul-betul menyesali. Yang ketiga, kita mesti berazam, bertekad, tidak akan mengulangi lagi perkara yang sama. Kesalahan ni aku tak akan buat lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kita minta berjanji dengan Allah benar-benar bahawa kita tidak akan laku lagi perbuatan yang tidak baik ini. Pada waktu itu, insya-Allah, Allah SWT akan terima pintu taubat kita. Allah Ta'ala akan beri kelepasan, jalan-jalan kelepasan yang kita tak sangka. Pasal itulah ada setengah orang ni yang orang panggil mudah stres. Bila berlaku kes-kes maksiat macam ni, dia nak bunuh diri pun ada. Nah, dia nak terjun bangunan pun ada. Dia kata biar malu. Daripada dia malu atas dunia, baiklah dia hilang daripada dunia. Kita kena ingat, dosa ni bertingkat-tingkat. Satu perbuatan dosa, satu kes. Bunuh diri, dosa lain. Bunuh anak, dosa lain pula. Jadi kita, kalau satu kesalahan, jangan meningkatkan lagi kesalahan yang lain. Tapi begitulah kata di para ulama, dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Dosa akan melahirkan dosa yang lain. Wah, betul sekali. Dosa akan melahirkan dosa yang lain, maknanya mula-mula berlaku perbuatan tak baik. Satu, lepas tu dia undur balik ke belakang. Pergi buat hal lain pula. Maknanya bertingkat-tingkat, bertindan kita punya dosa. Itulah perbuatan yang kita rasa perlu kepada suatu muhasabah. Baik, yang pertama tinggalkan dosa yang sedia ada. Yang kedua, menyesali perbuatan yang sudah ada. Yang ketiga, berazam. Sungguh-sungguh, kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kesalahanku yang telah lalu dan berilah peluang untuk aku membina hidup baru yang lebih baik. Itu dia panggil dari sudut. Kemudian kita kena bertanggungjawab dengan kesan yang telah berlaku. Dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT telah sebut dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Para peserta sekalian, Allah Ta'ala larang dalam Quran ini dua perkara. Yang pertama, jangan hampir. Yang kedua, jangan melampau. Mana kalau benda-benda yang haram, Allah sebut la taqrabu, jangan hampir. Bila kata jangan hampir dengan makna jangan dekat. Nak pergi dekat pun tak boleh, apalagi kalau nak buat. Itu bahasa Al-Quran. Di dalam perkara tegahan dan larangan, Allah Ta'ala kata jangan hampiri. Apa makna jangan hampiri? Artinya jangan dekat. Jangan dekat. Jadi kalau nak dekat pun tak boleh, nak buat lagi tak boleh. Itu maksud Al-Quran. Innahu kana fahishah. Dosa ni ada dua kategori. Satu dia panggil fahishah, benda keji. Satu lagi dia panggil benda mungkar. Sebab apa perbuatan zina ni dosa dia keji? Sebab dia berpanjangan. Dia akan pergi kepada keturunan kita. Anak kita bin siapa? Bin ayah dia, Ustaz. Mana ayah dia? Kebanyakan dosa-dosa begini, kalau tidak dapat, jarang orang nak bertanggungjawab. Kalau ada bertanggungjawab, kita kata itu lebih baik daripada tak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya, budak ni ada ayah. Walaupun ayah tu mari daripada lorong yang pada awalnya tidak baik. Tapi sekurang-kurangnya anak kita tu ada ayah. Tapi kalau nak touch and go, raja tak guna touch and go, raja guna.
Serak, pergi. Nah, tak tahu siapa. Kalau ada pun dia tak akan mengaku. Dia kata, bukan aku. Kamu lagi, tak inggu. Nah, mungkin kita ni kak terbuka, dia panggil. Pasar terbuka, orang boleh pergi mari. Maka itu lebih dahsyat daripada apa yang berlaku. Maka, kerana itulah Allah Ta'ala sebut, fahishah, benda ni keji, wasa asabila, dan sangat buruk dia punya jalan hidup kita apabila kita telah terjebak dengan perkara yang tidak baik ini. Bila kita terjebak dengan perkara yang tidak baik. Tapi begitulah para peserta sekalian, kita kena hidup di alam realiti. Benda yang berlaku sudah berlaku. Benda lepas. Bagaimana kita nak bina masa depan yang lebih baik? InsyaAllah, kata belakang insyaAllah, kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, biar Allah Ta'ala beri kepada kita jalan. Mungkin kesalahan itu menjadi sebab kepada keinsafan kita kepada masa yang lalu. Kalau tidak, mungkin kita masih lara lagi, masih leka lagi, masih lalai lagi, kan? Dengan ada macam ni, Allah Ta'ala cepat-cepat beri kepada kita peluang, ruang supaya kita berhenti daripada perkara yang tidak baik secepat mungkin. Kita kata ini satu peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik, kita pergi kepada, dari sudut undang-undang Islam, zina itu adalah merupakan dosa besar. Zina adalah dosa besar. Dia termasuk dalam as-sab al-mubiqat. 7 perkara yang membinasakan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mana 7 perkara yang membinasakan? Iaitu yang pertama, syirik, derhaka pada ibu bapa, kemudian bunuh orang, termasuklah perkara-perkara yang disebut di dalam perbuatan zina. Nampak dia mudah, perbuatannya macam tidak jenayah, tapi kesan dia banyak. Karena dalam Islam ini dia ada, dia panggil ad-daruriyatul khamsah. Perkara asas yang kita kena jaga. Yang pertama, jaga agama. Jaga agama. Yang kedua, kita kena jaga nyawa. Jaga nyawa kita. Yang ketiga, kita kena jaga nasab ataupun keturunan. Jadi kalau keturunan kita bercampur, tak tahu anak kita bin siapa, maka nanti anak dia nanti kepada keturunan mana yang kita nak nisbahkan diri kita tu kepada siapa. Sebab itulah kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi kepada masa depan anak-anak kita yang ada. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah ada sekarang ni, kita betul balik. Apa yang sudah ada itu sangat berbahaya. Baik, itu dosa besar. Di antara doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, doa melindungi, agar dilindungi daripada keburukan anggota badan kita. Daripada anggota badan, saya nak bagi mana? Macam mana kita nak bagi doa ni? Bagi kepada pegawai, nanti dia masuk dalam grup. Baik, sebelum kita bagi tu, saya nak supaya para peserta boleh ikut kita doa sekali. Ikut tengok di skrin kita nampak tu. Kata Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa min syarri maniyyi. Boleh kata Kata lagi. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa min syarri maniyyi. Bahasa Melayu ada kat bawah. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan daripada kejahatan pendengaranku. Kita ni, dia mula mari daripada telinga. Bila kita dengar orang cakap, orang puji kita, mulalah kita terbuka hati. Kemudian mata tengok. Bila daripada mata tengok, kita mula bercakap. Itu dia panggil mula daripada telinga, mata dan lidah. Ini 3 alat. 3 alat ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi kepada hati. 3 alat ni dia akan pergi kepada hati. Kemudian kita minta yang terakhir,
Wa min syarri maniyyi, aku minta berlindung ya Allah daripada kejahatan mani aku, daripada diletak di tempat-tempat yang tidak baik. Mani itu Allah Ta'ala jadikan sumber apa? Sumber pembiakan manusia. Nabi SAW suka umatnya ramai. Tapi diramaikan umat Nabi dengan cara yang baik, dengan cara perkahwinan. Sebab itulah Nabi kita SAW minta supaya kahwin itu dipermudahkan. Kahwin itu dipermudahkan. Saya jumpa satu kes, seorang ustaz ni dia jaga di hospital. Dia kata, saya tak tahu, saya tak tanya sini, tapi tanya di sana. Sebuah hospital terkenal di Malaysia. Dia kata, dia tanya interview, kenapa kamu buat benda ni sampai boleh anak? Alasan dia kata keluarga dia tak bagi. Bila keluarga tak bagi, maka mereka ambil jalan yang tidak baik. Kita kata sebenarnya itu satu tindakan yang silap. Sebab undang-undang di negeri kita, kalau keluarga tak bagi, kita boleh pergi ke pejabat agama. Kan, Ustaz? Pejabat agama akan masuk campur. Dia akan panggil keluarga, kenapa tak bagi? Tanya alasan ayah dia. Oh, dia kata aku nak bagi macam mana? Contohnya, si laki-laki yang nak dengan dia ni, memang sudah dikenali positif HIV. Nah, kalau setakat positif COVID, 10 hari duduk berehat di hospital, baliklah dia. Tapi kalau positif HIV, seumur hidup. Kan? Bukan setakat dia, bini akan kena, anak pun mungkin terjebak. Dan maknanya kalau alasan ibu bapa tu kukuh, pihak pejabat agama mungkin akan bagi motivasi kepada pasangan yang perempuan. Tapi kalaulah tidak ada alasan, semata-mata kan, tak payah, dia ni tak ada kerja besar, aku nak cita-cita daripada kecil lagi, anak aku ni akan dapat orang yang besar-besar. Tak? Kita kata, pakcik, ketika itu peranan pejabat agama akan beri nasihat bahawa rezeki, jodoh itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu siapa jodoh kita. Ada setengah orang budak kampung. Budak kampung tapi Masya Allah jodoh dia duduk di bandar. Kita duduk di Malaysia, jodoh dia dengan orang Afrika. Berapa ramai orang kahwin dengan orang Afrika? Afrika ni kalau kahwin dengan orang putih kita tak pelik. Nah, kalau salah ada orang Afrika nak rawat, terima ke? Kita kata tak terima. Beramai orang kahwin di negeri kita ni, beramai. Boleh jadi PAJ kita pun dapat telah mengawinkan Malaysia dengan Afrika. Nak kata apa? Oh, dia kata apa? Dia ulang ke Afrika. Nak ceritanya kita punya jenis tu nampak agak lain sikit kan. Kalau dengan orang putih, dengan Arab comel-comel. Tapi kita kata, kita tak boleh nak kata. Sebab jodoh tu ketentuan Allah Azza wa Jalla dengan siapa jodoh. Maka kita jangan ambil shortcut, jalan pintas. Ayah tak bagi, ini je saya bagi. Ayah tak bagi saya kahwin, saya bagi cucu ke bapa. Kita kata list. Kenapa kita ambil jalan pintas yang begitu mudah? Sedangkan perjalanan hidup kita ni jauh. Jarak yang kita pergi pun jauh. Kita mengatakan marilah kita sama-sama mengambil pendekatan yang baik bahawa perjalanan hidup kita ni sangat-sangat panjang dan perkahwinan itu bukan kita dengan suami je, keluarga kita, anak-anak kita semua nak nak bergembira dengan apa yang kita ada. Maka dalam istilah seks bebas, bukan seks bebas. Dalam Islam tidak ada seks bebas. Seks bebas tu dengan isteri je. Dah, tapi kalau seks yang tak kahwin bukan seks bebas, nama dia seks haram, itu nama dia. Seks haram ataupun zina itu satu perbuatan yang haram. Kerana itulah ini kenyataan daripada pihak yang berkuasa bahawa tidak ada istilah pekerja seks, pelacuran, maka dia merupakan satu jenayah di dalam undang-undang syariah. Jenayah dalam undang-undang syariah. Namun begitu, biarlah benda yang berlaku. Kata orang yang sudah pergi nak undur ke belakang tak dapat, kan? Nak undur ke belakang sudah lepas, hari yang berlalu dia tak akan ulang balik. Penyesalan yang kita buat yang berlalu, bagaimana kita nak menangani penyesalan itu dengan cara yang baik. Maka kata di para ulama, kita leburkan dosa kita yang lepas dengan cara kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seandainya seorang berulang kali, dengar ni, seandainya seorang berulang kali melakukan dosa sehingga 100 kali, 1000 kali ataupun lebih, ini andaian lah, kita bukan nak suruh buat dosa banyak-banyak, kan? Lalu dia bertaubat setiap kali membuat dosa. Contohnya begini, waktu kita bersalah,
kita memang berazam, cukup syarat taubat. Tinggalkan maksiat, menyesali perbuatan yang lepas, dan kita berazam untuk kita tidak ulang balik lagi. Tetapi, apa dia tetapi? Terulang balik. Kawan-kawan mari, member mari kacau kita, akhirnya terulang balik. Pada waktu itu kita kena taubat lagi. Tak ada dalam Islam ini istilah dia panggil taubat ulu golok, tak ada. Lepas taubat buat pula. Dan itu dia panggil taubat main-main. Mana sebab tu kita kata bila nak taubat, syarat yang pertama mesti menyesal. Aku tak akan buat dah. Tapi yalah, syaitan ni dia tak tinggal. Syaitan ni dia panggil dalam bahasa dia panggil asyaitanu farighun. Syaitan memang tak ada kerja. Kerja dia telah bersumpah dengan Allah Azza wa Jalla, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan binasakan anak Adam ini walau apa terjadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas. Orang ni je yang selamat daripada godaan syaitan. Jadi macam mana kita nak jadi orang ikhlas? Jawabnya, kita betul-betul bertaubat. Kata Imam Nawawi, kalau dia taubat, dia bersalah, dia ulang balik taubat, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Setiap kali dia bertaubat, dosa-dosanya pun akan gugur. Tapi syarat lah. Waktu kita buat, jangan duduk mikir, aku taubat depan orang ini, jabat agama panggil saya taubat, kan? Lepas tak ada jabat agama, dia cari kawan dia pula. Itu dia panggil bukan bertaubat. Itu dia panggil main-main dalam bab taubat. Itu bahaya. Dibimbangi nanti apabila di akhir hidup kita su'ul khatimah, kita mati dalam keadaan yang buruk, yang tidak baik, wal'iyazubillah. Tapi kalau betul-betul orang ni insaf, orang ni sedar, dia bertaubat tentang kesalahan dia, penyesalannya sudah berlaku, tapi tak lama mari pula. Mana digoda oleh syaitan lagi. Pada ketika itu kita kata kita terus dengan taubat kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita jalan keluar yang lebih baik. Baiklah para peserta sekalian, itu dia panggil muqaddimah tentang kehidupan. Benda sudah berlaku, nak undur tak boleh. Tetapi penyesalan mesti kena ada. Keinsafan kena ada. Keazaman kena ada. Kita berazam tak akan buat lagi. Jadi kalau kita dapat betulkan channel, dapat berkahwin, cari siapa yang bertanggungjawab supaya bertanggungjawab. Ini pun ibu bapa keluarga kena bertanggungjawab. Setengah ni mak ayah dia tak bertanggungjawab. Dia kata, bukan anak kita tu. Dan macam-macam lagi. Maka mari kita betulkan channel perjalanan hidup kita. Maka ciri-ciri manusia yang bahagia kita letak, yang lepas-lepaslah. Ciri-ciri manusia yang bahagia, iaitulah dia panggil adanya suami isteri yang ceria. Kemudian kita ada anak-anak yang taat. Lepas pada dapat suami isteri, anak tak kira lah anak kita yang awal dulu mari daripada mana, tetapi dia tetap menjadi anak kepada kita. Sebab kita yang ibu yang melahirkannya, maka anak itu anak ibu. Sebab itulah ada setengah orang ni dia guna bin, kan? Dia guna bin kepada mak dia sebab tak tahu ayah. Itu tapi di Malaysia dia tak guna bin ibu. Tak ada orang bin mak. Mamak bin timah, tak ada gitu. Sebab apa? Sebab di Malaysia dia pakai Abdullah. Mamak bin Abdullah. Beberapa tahun yang lepas, pihak JPN dia tak akan tulis bin ayah. Jadi budak ni bila masuk sekolah, satu sekolah boleh tahu, mamak bin kosong. Mamak bin tak ada. Mana ayah dia? Tak ada. Jadi orang tahu budak ni hasil daripada kelahiran yang tidak sah taraf. Jadi pihak pejabat penguasa agama berbincang, dia kata bahaya benda ni. Baiklah kita tutup rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala tutupkan. Mereka sudah bertaubat, mereka sudah insaf. Jadi apa dia buat? Dia tukar kepada bin Abdullah. Maka sekarang ni anak-anak yang bin Abdullah tu ada betul aja nama Abdullah, ataupun Abdullah itu hamba Allah Ta'ala yang tidak dikenali, tapi dia tetap juga sebagai hamba Allah. Cuma hamba Allah yang derhaka. Jadi kita nak sekarang ni kita kena betul balik. Yang sudah berkahwin, kita kata Alhamdulillah. Yang dapat anak, jagalah anak dengan baik. Kemudian kita pergi kepada persekitaran yang harmoni. Mana dulu kita berkawan dengan siapa? Dia punca manusia ni punah, sama ada kawan. Besar sekali, pengaruh syaitan. Syaitan yang ada berapa jenis? 2 kategori syaitan ada. Syaitan yang pertama, syaitan yang tak nampak. Hak tu memang kita tak nampak pun. Syaitan yang kedua, dia panggil syaitan manusia.
Ini kita nampak. Maknanya kalau kita sudah insaf, pada saat itu kita kena mencari persekitar yang baik. Putuskan dengan kawan-kawan yang boleh membuatkan kita terjebak dengan perbuatan mungkar dan maksiat sekali lagi. Ataupun kita berpindah tempat, daripada tempat dulu maksiat banyak, tempat kerja yang tak sesuai, kalau boleh kita pindah supaya kita duduk dalam suasana yang baik sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam. Maka kita mengatakan anak kita, suami yang sudah dapat isteri, dua-dua ni adalah merupakan amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi anak yang kita dapat ni, jaga dia, beri kasih sayang kepada dia. Mudah-mudahan mereka ini walaupun dalam keadaan mana sekalipun, dia membesar dalam keadaan baik, kita beri kasih sayang kepada dia, kita didik kepada dia, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya anak ini tidak mengulangi perkara yang sama dengan kesalahan yang telah dilakukan pada peringkat awal. InsyaAllah, jangan pandang hina kepada anak-anak sebab dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Cuma pandangan masyarakat itu sukar untuk kita nak selesaikan. Sebab masyarakat ni, dia akan bercakap apa saja. Sebab itulah Sayyidah Maryam bila dia dapat anak, orang mari nak hentam dia macam-macam. Maryam kata, aku tak bercakap, mu cakap dengan baby aku. Tak apalah, dia ada mukjizat kan. Tapi kita sebagai manusia, macam mana kita nak buat? Kita diamlah dengan apa yang telah berlaku, perkara yang telah terjadi. Kalau kita nak jawab pun tak selesai masalah. Yang penting, para peserta sekalian, kita kena kembali kepada asas kita sebagai manusia. Kita kena faham kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita. Adakah Tuhan buat saja-saja? Adakah Allah Ta'ala ciptakan kita untuk menyusahkan kita? Adakah Tuhan buat kita untuk mengenanya kita? Kita kata tidak sama sekali. Tujuan Allah Ta'ala beri manusia ni, tengok dalam Quran yang saya sebut di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka mengabdikan diri kepada aku. Makna tujuan Allah Ta'ala cipta kita ni supaya kita beribadat, kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi punca yang berlaku kerosakan di atas dunia ni mungkin bermula daripada tak salat. Kita tak semaya. Bila tak semaya, syaitan mudah masuk. Dia mari goda, jumpa dengan kawan-kawan yang tak baik pula. Jadi semua, dia kata ada juga tu. Nampak orang-orang yang nampak warak, baik, terjebak. Kita kata syaitan ni dia akan guna apa saja pendekatan yang boleh merusakkan manusia. Tapi kalau kita betul-betul beribadat kepada Allah Ta'ala, ikhlas, jaga solat kita, jaga pergaulan kita, insya-Allah kita duduk di mana manusia yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia ni dan juga di akhirat. Baik. Bila kita sudah ada tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak dan juga orang-orang di bawah jagaan kita. Di antara ayat yang Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi api neraka ni bukan kecil. Tuan-tuan dan puan-puan jangan duduk rasa tak apa, masuk neraka 2-3 hari lepas kita keluar. Neraka ni orang tak bergurau. Bukan macam masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara, ada makan, ada minum. Bantal ada ke tak? Orang kata, tak ada bantal. Pakai duduk gitu ya? Tikar ada? Tak ada juga? Jangan. Malaysia ni dia ada hak asasi manusia. Dia panggil hak asasi ni, dia akan jaga. Maknanya kalau kita apa-apa, kita boleh komplain. Tak cukup makan ke apa. Jadi kita kata, penjara, jangan bayang penjara tu dengan neraka. Pasal itulah kita kata neraka ni sangat dahsyat, sangat berat. Dosa-dosa yang dibuat oleh manusia, dia akan pergi ke kesudahnya neraka kecuali kita bertaubat. Maka Allah Ta'ala perintah pada kita, mula-mula kita jaga diri kita. Kemudian jaga keluarga kita. Keluarga termasuklah isteri dengan anak-anak. Dan orang-orang di bawah tanggungjawab kita daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dahsyatnya tempat ini, kita saja, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebagaimana yang kita dengar daripada mana? Daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita. Baiklah para peserta sekalian, Allah SWT jadikan kita ni sebagai apa? Sebagai suatu peringatan. Jadi bagaimana kita nak bina hidup baru? Bagaimana kita nak bina hidup sebagai seorang manusia yang baik? Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena kembali kepada
Setiap orang kena ada tanggungjawab. Tugas masing-masing. Di antaranya bagi kita muslimat, wanita. Wanita ni di antara pakaian kita. Kena jaga aurat betul-betul. Mungkin ada orang aurat jaga. Nah, trend kita sekarang ni budak-budak dia sudah pakai ni, pakai tudung. Tudung yang pakainya, tapi seluar dia baju dia saiz tu kangen adik. Tahu tak? Pasal itulah saya kata hari ni orang tutup aurat ni ada 3 cara. Yang pertama menutup aurat. Tutup aurat betul-betul lah dengan pakaian cantiknya. Yang kedua menudung aurat. Tengok dalam kertas kita ni tudung aurat. Apa makna tudung aurat? Makna dia pakai baju nipis-nipis je. Nipis, nampak tubuh, tak cukup syarat dia punya, tengok dia punya gambar ni ada baju-baju yang tak cukup syarat. Lepas pada ni kita tak pakai lagi baju ni, insya-Allah. Yang ketiga dia panggil membungkus aurat. Apa dia mana bungkus aurat? Pakai baju tukar saiz. Rajin kau tak rajin? Kita bertukar saiz baju dengan adik. Tukar tak? Baju ketak tu tukar saiz lah orang panggil dah. Kalau hot top tukar tu dia panggil, barulah kita kata baru saiz betul. Ni tukar saiz dengan adik. Yang kedua yang kita kena jaga iaitulah jauhi ikhtilat. Ikhtilat ni maknanya menjauhi perhubungan yang mana? Perhubungan yang campur gaul yang tidak baik, yang tidak gaib. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut fitnah yang besar kepada laki-laki ni melalui jalan wanita. Orang perempuan, dia perempuan ni selagi dia suka pakaian yang pelik-pelik, kemudian berani pula keluar bercampur. Hari ni punca mari fitnah ni mari daripada mana? Mari daripada alat-alat gadget-gadget yang kita ada ni. Dengan perhiasan-perhiasannya, pakaian yang pelik-pelik yang menyebabkan syaitan tu mudah mari. Maka di antara punca yang berlaku perkara-perkara yang buruk ini pergaulan bebas. Tak? Dulu kalau kata pergaulan bebas kita kena keluar rumah. Pergi di pasar malam, kau pergi di tempat-tempat mana. Sekarang ni pergaulan bebas berada di mana? Berada di alat-alat yang kita miliki hari ini. Kalau kita tanya seorang-seorang, saya rasa pihak kaunseling mungkin dia tanya. Tapi hari ini saya tak tanya, saya nak beri peluang kepada adik-adik kita ni, kalau ada yang nak beri pengalaman punca-punca untuk kita tangani masalah, punca berlakunya terjebaknya dengan perkara yang tak baik itu mari daripada mana? Punca itu mari daripada mana? Kita kata permulaan mari daripada alam maya. Nah, lepas pada ni kita nak dengar apa ni orang panggil testimoni ataupun pengalaman pergaulan bebas hari ni. Mari daripada alam maya. Ini kita baca dalam surat khabar. Saya tak nak surat khabar sini sebab kita sudah ada di alam realiti kan. Jadi alam maya mari, mula-mula cek. Lepas tu, kita tak boleh main ikut ni, kita kena jumpa di alam nyata. Pukul 12 malam mari ambil. Mak tidur, naik motosikal pergi lagi. Tak tahu mari mana. Tiba-tiba tinggal di tepi jalan. Maknanya punca berlaku tu dulu alam nyata. Sekarang ni punca mari daripada alam maya, sehingga akan punca berlakunya perceraian suami isteri melalui alam ini. Tengok tu. Nampak gambar? Suami duk paling kat tu main telefon dia, bini duk main kat tu. Jadi, suami isteri dalam rumah macam tunggu kayu dia panggil. Cakap dengan orang lain. Ataupun mari daripada Facebook. Facebook ni pun di antara perkara yang berbahaya. Hari ni dia post gambar baju merah. Contoh. Boleh 500 like bawah. Comel baju merah. Kalau kena baju kuning kau comel, tukar pula pertakaran. Nah. Jadi punca-punca gini, manusia ni syaitan dia mari, dia bisik di telinga kita pujian orang yang menyebabkan dia akan jadi mudah terjebak, mudah terperangkap dengan pengaruh-pengaruh gini. Sebab itulah dalam Islam dia di antara awal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena jauhkan ikhtilat ataupun pergaulan bebas. Sama ada bebas sungguh di luar rumah ataupun bebas di alam maya, yang semuanya akan mengundang kepada bahaya kita kepada perkara-perkara yang akan memberi kesan yang besar, iaitulah sehingga tercampaknya anak sana sini. Yang tak campak anak, kita kata dosa dia sekali saja. Tengok dalam hadis Nabi sebut, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Nabi kata, kamu jangan bersunyi-sunyi, dipanggil berkeluar dengan wanita. Fa inna syaitana syaitan orang ketiga. Laki-laki perempuan, syaitan duduk tengah. Kemudian maka terjadilah perkara yang terjadi.
terjebaklah kita dengan perkara terjebak, itu dia panggil ikhtilaf di alam maya, punca perbalahan ataupun punca kerutuhan rumah tangga juga melalui alat-alat yang ada di sini. Maka kita mengatakan anda bijak apabila dapat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang boleh mengundang perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah kita dan menyusahkan semua benda. Baik, bagi kita hari ini ada yang dapat kerja. Nah, kadang-kadang punca mari daripada mana? Mari daripada kita kawan-kawan waktu rehat tengah hari keluar pergi makan sekali. Ada setengah orangnya pergi yang kita bawa keluar tu bini orang, suami orang. Nah, kenapa kita nak keluar? Sebab suka-suka. Nah, kita kena tahu punca perbuatan ini, maka syaitan akan masuk. Suami aku tak pernah macam ni. Nah, suami kita pun tak suak makan mulut. Tapi gawe kita, kawan kita, Masya Allah, tolong tambah, tolong apa. Maka dia buat perbandingan. Nah, ketika itulah syaitan akan mari, maknanya orang ni lebih baik daripada suami awak. Pasal tu, hari ni di antara benda yang berbahaya, bila berlaku apa-apa masalah, kita pergi mengadu kepada kawan. Kawan silang jantina. Yang perempuan mengaku ke laki-laki. Laki-laki pergi mengadu kepada hak perempuan. Semuanya bersimpati belaka. Betul tak? Royak ke adik-beradik, tak apa juga mana. Royak ke mak ayah, kita pula kena marah. Bagi tahu ke suami, buat tak layan. Bagi tahu ke kawan, layan. Sebab apa layan? Sebab syaitan sekali dengan dia. Syaitan ni di antara benda yang dia suka sangat-sangat. Dia suka sangat-sangat kalau dia boleh pisahkan antara suami isteri. Itu dia panggil, syaitan ni pagi-pagi, nak dengar cerita syaitan sikit. Pagi-pagi syaitan ni dia akan duduk di mana? Duduk di atas laut, atas air. Dia punya mesyuarat dia atas air. Macam mana mesyuarat, jangan tanya. Dia pakai pelampung ke pakai boot, ikut dia. Itu cerita syaitan, bukan kerja kita. Nah, saya pun tak pernah tengok dia mesyuarat. Tapi Nabi sebut. Bila dia mesyuarat, dia bagi zon. Mu, pergi sini. Awak, pergi sini. Hak ni, pergi sini. Bila dia pergi, petang nanti bawa balik laporan. Ada syaitan balik. Bos, saya bagi pasal pagi tadi 2 orang bertumbuk. Beres, duduk tepi. Pergi orang lain pula. Orang ni ada seekor syaitan. Syaitan ni orang panggil seekor ke seorang? Syaitan. Dia mau kata syaitan ada ekor tak? Tapi kita pun tak pernah tengok. Yang penting seekor syaitan. Seekor syaitan ni balik petang, dia kata, bos, hari ni saya telah dapat memisahkan suami isteri. Maka bos kata, mulah yang terbaik hari ni. Jadi kita kena ingatlah bahawa boleh berpisahnya suami isteri dengan sebab godaan-godaan yang berlaku. Sama ada godaan tu mari daripada pihak mana sekalipun. Nah, kadang-kadang mari daripada kawan-kawan, mari daripada apa? Pujian-pujian yang menyebabkan berlaku perpisahan, maka itu semua adalah satu kejayaan besar bagi syaitan sebab dia dapat memisahkan suami dan isteri. Baiklah, dalam hidup kita ni kita kena mantapkan hubungan kekeluargaan. Sekarang ni kita sudah tahu keadaan kita. Kita juga sudah dapat anak, ada yang dapat anak. Yang belum dapat anak, kita kata berhentilah segera. Jangan duduk pakai bisikan syaitan bahawa kalau setakat sekali tak jadi, berapa ramai orang yang sekali je baru nak try, sudah positif. Kita kata itu satu peringatan Allah Azza wa Jalla bahawa bukan semesti banyak kali manusia ni Allah Ta'ala yang maha kaya, yang macam ni dia mudah jadi. Jadi kita kena sedar, maka bagaimana kita nak hubungi balik keluarga kita, ibu bapa kita yang mungkin setengah kena halau ke keluarga ke macam mana. Jadi kita betul balik channel, inilah peluang yang kita ada di saat suasana Ramadan yang akan datang. Ini peluang yang terbaik. Baliklah bersimpuh di hadapan keluarga, minta maaflah banyak-banyak apa yang telah terjadi. Kalau ada yang belum bertanggungjawab, si perempuan sudah dapat anak, laki-laki tak tanggungjawab, bukan aku. Takkanlah kita nak panggil dia pergi DNA, kalau DNA boleh tahu siapa dia. Kalau zaman Nabi dulu dia tak pakai DNA, dia panggil qiyafah. Orang boleh tengok, dia boleh kenal anak ni orang ni. Itu mata orang Arab. Mata orang Melayu ni selipar kita boleh tukar. Tak? Kalau balik rumah, mana besar belah selipar ni. Selipar orang lain. Jadi kalau anak cakap anak yang memang boleh bertukar. Tak boleh nak cam. Maka kita pengecaman kita
Sekarang ni kita kena kembali kepada dhamir apabila kita tahu kita sudah bersalah, tanggungjawab. Cuma bagaimana kita nak beri kesedaran kepada si laki-laki yang pandai buat kerja ni, nah, supaya dia bertanggungjawab bahawa masalahnya, yang perempuan kata dia setia pada yang satu, itu dia kata. Nah, si laki-laki kata, dok, dia ni memang jahat, nak kata apa? Maknanya kita, yang jadi masalah, perempuan hari ni. Yang jadi masalah, perempuan. Sebab yang bertanggungjawabnya dia. Hak laki-laki, dia pergi dah. Sebagaimana kata di ahli motivasi, dia panggil touch and go, kalau boleh istilah lah. Nah, dia sudah selesai, dia pergi. Tapi kita yang menerima. Ada babynya, ada anaknya, macam mana kita nak balik ke rumah. Jadi semua ni adalah merupakan satu perkara yang menjadi ujian Allah Ta'ala kepada kita. Yang pertama, kita kena sabarlah. Kita kena sabar. Dengan kerena dengan apa yang terjadi, maka kita tengok beberapa faktor. Tadi saya dah sebut, faktor terjebaknya dengan benda ini mencari perhatian. Satu, kawan-kawan pejabat. Kawan pejabat pun jadi juga. Ini yang baru pula ni, dia panggil reunion. Dia buat perjumpaan dengan kawan sekolah sampai dulu. Sekolah rendah lagi. Jumpa, menangis lalu. Oh, nasib baiklah jumpa awak. Saya tak ada tempat dah nak mengadu. Nah, suami saya gini. Yang ni pun, beres. Akhir kali balik rumah, apa jadi? Balah dengan bini. Sebab jumpa kawan lama. Ini semua permainan syaitan. Group chatting. Ini pun satu penyakit juga. Yang ketiga, ketagih porno. Bahasa jenis suka tengok cerita-cerita kau. Cerita-cerita lucah. Yang besarnya, sebagai seorang beriman, tak boleh lari daripada iman ataupun ilmu agama kita yang tidak mantap. Ada ilmu. Saya yakin dan percaya, tak ada di kalangan kita yang berani kata zina tidak haram. Nah, kalau kita tanya orang mana pun, apalagi kita belajar daripada sekolah rendah lagi, kelas perdoanya ada. Tapi sanilah godaan syaitan dia mari, iman kita makin menipis. Dengan sebab godaan-godaan tersebut, maka kita terjebaklah dengan cerita-cerita yang baik. Akhir kali berlaku tuduh-menuduh, aku setia, kau curang. Hak sebenarnya dua-dua tu curang, sebab itulah dia boleh buat benda yang tak baik. Cuma, bagaimana kita nak menguruskan kecurangan yang sudah ada, supaya kita boleh betul balik. Bertanggungjawab. Dengan suasana yang berlaku, kita kata mudah-mudahan dengan tanggungjawab itu, kuranglah di sikit risiko. Sebab orang perempuan ni macam-macam dia akan pergi. Dia panggil depression. Kita akan berlaku jadi kemurungan, jadi stres, jadi macam-macam lah. Yang orang yang menghadapi lah tahu. Kata orang bahu yang memikul tak sama dengan mata yang tengok. Tak. Kita tengok pun rasa penat. Tapi orang yang menghadapi tentulah dia rasa penat. Maka kita tengok Allah SWT letakkan kepada kita jalan-jalan penyelesaian. Jadi Alhamdulillah, marilah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Penyelesaian yang kita boleh bagi. Lepas pada ini saya buka peluang untuk kita berinteraksi, ada tanya jawab dan juga saya juga akan tanya. Yang pertama sekali, kita kena sabar dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Tanda yang pertama, kita kena sabar. Sabar ni ada 3 tingkat tanda. Yang pertama, kita kena sabar untuk kembali menjadi orang yang baik. Payah ni nak sabar ni. Dia panggil istiqamah ni, bukan senang. Kita nak jadi orang baik, tapi kawan-kawan pula ada SMS. Apa engkau ni? Bukannya ada masalah pun. Tengok. Dulu kita salah strategi. Sekarang ni, dia punya syaitan mari. Punyalah bijak, dia punya strategi. Nak bawa orang ke neraka, macam-macam dia punya cara. Kan? Kemudian, dalam kesabaran itulah yang kita kena buat. Kita pergi kepada tujuan asas kita sebagai seorang manusia, iaitulah nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita betul balik tujuan kita hidup sebagai hamba Allah, dan kita bentuklah keluarga kita yang baik-baik. InsyaAllah kita kata yang lepas tu lepas, berapa ramai orang yang bersalah tapi akhirnya mereka menjadi manusia yang baik, manusia yang positif hidupnya, bukan positif kawit, kan? Maka kita ambillah orang-orang yang jangan kita berkahwinlah kepada yang masih belum kahwin. Mudah-mudahan tertutup pintu-pintu kejahatan atau pintu fitnah
pintu maksiat yang teredah di hadapan mata kita, supaya kita dapat menjadi orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ni kriteria-kriteria yang disebut dalam hadis ini, iaitulah bagi orang yang ada pilihan. Tapi kita sekarang ni pilihan kita sudah tamat. Tetapi yang kita naknya bagaimana kita nak memilih jalan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi kita mengatakan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara hidup balik sebagai seorang hamba Allah. Kita yang mula-mula sekali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Taala tetapkan kita di atas keimanan yang baik, benci kepada maksiat dan mungkar. Dan juga kalau masih lagi ada ibu bapa, ialah dalam suasana yang berlaku begini, sudah tentu akan berlaku pergeseran, berlaku benda yang tak baiklah. Maka kita cubalah sebaik mungkin untuk kita pulihkan balik hubungan dengan keluarga. Kalau mak dia kata, aku tak mengaku pun jadi anak. Mak, kalau saya mati hidup balik pun, saya tetap anak mak. Kan kita boleh jadi anak orang lain? Boleh? Boleh tukar mak lain? Boleh? Mak angkat boleh lah. Nah, mak angkat boleh. Mak tu mak boleh. Tapi mak kita, dia tak akan lari. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan? Ambillah peluang Ramadan, ambillah peluang air raya ni. Kita cuba settlekan. Kalau tak boleh masuk direct, guna orang tengah. Ni kadang-kadang orang tua ni backing juga dah. Mari aku kata. Mana agak? Tak boleh nak pergi kita dah. Maka kita guna orang tengah, makcik kita ke, mak saudara ke, siapa-siapa orang yang boleh mendamaikan di antara kita keluarga, biar kita boleh balik. Kalau kita boleh balik, kita kata alhamdulillah. Kemudian kita baiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kita kena baiki, betulkan balik tauhid kita kepada Allah. Kita mengaku bahawa Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita mengaku bahawa Nabi SAW adalah Nabi kita. Kan? Kita mengaku agama Islam kita, agama kita. Jangan pula ada orang, dia tak mahu kena saman, dia kata dia bukan Islam. Jangan gurau. Jangan buat main-main dengan agama. Kalau dia mengaku dia bukan Islam, walaupun dia bergurau, orang itu jadi murtad, jadi kafir. Kita kena ingat, dosa besar mana kita dengan Allah, selagi orang itu tidak syirik, dia ada peluang untuk keluar daripada neraka. Besar mana dosa, kita buat jenayah setara mana dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi kalau tidak syirik, orang ini ada peluang untuk menyelamatkan diri dia daripada neraka. Tapi kalau dia kata dia bukan Islam, bermakna orang itu murtad. Murtad di undang-undang syariat, orang ini boleh dibunuh. Tapi tidak ada undang-undang murtad di Malaysia. Belum ada. Tapi undang-undang Allah Azza wa Jalla sangat dahsyat, bahawa orang ini kekal dalam neraka, wal'iyazbillah. Maka jangan gurau. Kalau setakat mahkamah nak denda, undang-undang Malaysia ni bukannya banyak pun. Berapa denda dia? 356 istilah dia. Nah, 3,000 ni sekejap ya, bukannya banyak. Baik. Maka kita perbetulkan yang pertama tauhid, yang kedua ibadat kita. Sekarang ni secara realiti, solat kita jaga tak jaga? Maya, jaga dah. Kau tak apa lagi? On off. Sekali maya, sekali tak. Lah, betul balik China. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Dia beri kepada kita kesedaran. Kita pula diambil berat oleh pihak pejabat agama. Bermakna, kita kata Alhamdulillah. Hikmat di sebalik benda yang terjadi, kita tak nak benda buruk jadi pada kita. Tapi, setiap benda buruk yang berlaku, tentu di sana ada hikmah. Allah SWT nak sedarkan kita, nak kembalikan kita kepada jalan dia, maka diberi yang sedikit ujian. Maka kita kena betul balik jaga solat. Solat ni bukan benda payah, tapi dia jadi perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla melalui apa? Melalui solat. Dia kata semaya ustaz, payah. Kita kata siapa kata payah? Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3. Subuh sikit ya. Berapa minit ya kalau kita? Bukan macam-macam maya tarawih dah. Jangan jadi supaya orang baru jadi natu orang. Dia nak minta anak pocik ni, oh baiklah warak dah dianya. Berebut dengan Tok Bila nak jadi tukar bel. Pasal nak suruh Tok mertua dia ni setuju. Bila boleh, jadi ayah dia mertua tengok juruh ya budak ni. Dah. Bang, jadi imam lah pagi ni.
dia semaya subuh 3 rakaat. Sepatutnya berapa rakaat subuh? 2. Ada hari Jumaat tu, kalau pagi Jumaat, 2 rakaat ke 3 rakaat? Ni ada setengah makcik dia tak aja pergi masjid, dia naik kereta anak dia, berhenti maya Jumaat, pagi Jumaat subuh. Kira orang sujud sejadah subuh tu. Oh, dia kata masjid ni maya Jumaat, maya subuh 3 rakaat. Kalau puak kita pergi maya subuh pagi Jumaat, agak-agaknya 3 rakaat ke berapa? 2. Lepas tu dia maya, dia tambah solat lagi tu berapa? Itu dia panggil sujud tilawah, sujud sejadah, bukannya rakaat, kena ingat. Makna solat itu kecil, masanya diambilnya sekejap, tapi kebersihan diri kita, mendekatkan pada Allah Ta'ala, itu yang besar. Yang pertama, bila kita solat, Allah Ta'ala akan jaga kita, insya-Allah. Allah Ta'ala akan beri hidayah taufik kepada kita. Nabi SAW ajar kepada kita supaya melakukan solat, supaya apa? Solat itu sendiri adalah merupakan perhubungan di antara manusia dengan Allah. Mana kalau kita dalam bab solat pun kita sudah jam, kita fail dalam masalah ini, bagaimana kita nak mengharapkan kehidupan kita lebih baik? Kita dengan mati ni, jangan duk mikir, saya baru umur 25 tahun. Mula hayuh ni umur 80. Mana 25, nak sampai ke 80, berapa puluh tahun lagi? 55 tahun lagi. Nah, berasa lama. Ada satu kes. Seorang pemuda ni umur dia 40 tahun. Rumah dia dekat masjid. Dia tak semaya. Tak pergi masjid. AJK masjid, pergi ziarah dia. Dia kata, saudara, kami mari ni nak ajak awak mari masjid. Cakap lah. Ajak dia. Dia pun relax lah, cool kata orang. Tidak kata marah, melenting, tak. Dia kata, tuan-tuan ni, Pak Imam dah habis cakap. Dia kata, habis dah. Baik. Kalau mari nak ajak saya pergi masjid, hold dululah. Saya baru umur 40 tahun. Nanti saya umur 60 sebab ayah dia mati umur 80. Nanti saya umur 40, saya akan umur 60 saya akan pergi masjid automatik. Tuan-tuan tak payah mari jemput saya. Bagi tempoh pada saya 20 tahun lagi. Nak enjoy. Sedap dia buah. Jadi AJK masjid ni bila orang panggil putus harap adalah nak ajak dia pergi masjid, tak apalah. Kalau kamu tak mahu, biarlah. Kita nak kata apa kan? Dah kamu tak mahu, sudah. Maka pada ketika itu, kita pergi jumpa asar hari ni, asar esok. Orang telefon ke imam, dia kata, Imam, pemuda yang kita pergi dakwah semalam, yang dia nak hidup 20 tahun lagi, Allah beri dia 20 jam saja, dia sudah mati aksiden. Tengok kita ingat. Dia nak berapa tahun? 20 tahun. Allah bagi dia 20 jam. Maknanya kita jangan rasa masa muda lagi lah. Sekarang ni kematian depan mata kita, kita tak nampak. Ada orang mati muda, mati. Kawan-kawan kita sendiri, pagi tadi minum teh sekali, semalam congek motor sekali, pagi ni dia sudah mati. Kata. Nah, pagi ni macam-macam kita boleh jadi. Jadi kita kena letak kematian tu depan mata kita. Maka perhubungan kita dengan Allah yang pertama sekali, dari bab solat, mesti kena jaga. Baik. Kalau tak pandai, saya yakin dan percaya pejabat agama setiap daerah, bukan di sini saja, bersedia untuk membimbing adik-adik kita ni, yang muda ke yang tua, adik-adik kita ke makcik kita ke pakcik kita, siapa dia tak pandai, mari kita boleh bagi daurah, bagi kursus bagaimana nak kembali menjadi seorang manusia yang salat. Dan kita juga bila mari bulan puasa, kita berpuasa, kita juga menjaga penampilan akhlak kita yang baik, kan? Akhlak-akhlak yang tidak baik yang lepas-lepas tu kita hapuskan setelah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla betul-betul. Dan kita jagalah pergaulan kita lepas pada ni. Jangan istilah macam budak, kalau dah punuh agak biar punuh terus. Lah. Kalau kita nak tengok orang-orang yang lebih teruk daripada kita. Ada seorang orang gedebek dia panggil, pengganas. Ganas sungguh dia ni. Dia telah bunuh orang berapa? 99 orang dia bunuh. 99 orang dia bunuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada dia, nak bagi taufik hidayah.
Tiba-tiba dia terfikir, fikir apa? Dia terfikir nak taubat. Dia pergi jumpa. Dia salah dianya, dia pergi jumpa dengan ustaz yang tak apa pandai. Dia kata, "Ustaz, saya ni baru 99 orang bunuh orang. Ada peluang ke saya nak taubat?" Ustaz tu kata apa? Oh, 99 seorang pun tak payah nak taubat. Mu 99 orang, kan? No, tak ada jalan. Oh, dia kata kalau macam tu beres lah. Ustaz lah yang ke 100, maknya bagi dia. Pasal itulah kita ni jangan mudah-mudah nak bagi hukum pada orang. Dah, nanti kena sebiji. Tapi hati dia masih lagi nak berubah. Allah SWT beri kepada dia peluang. Maka ketika itu dia pergi cari orang betul-betul alim. Dia kata, "Syekh, ada peluang ke saya nak taubat? Semalam baru 99. Tapi oleh kerana ustaz tu katakan saya tak boleh taubat, saya cukupkan dia 100. Maknanya kalau tak saya jawab tak betul hari ni, Syekh yang ke 101. Hai, rasa ketar juga tak saya nak jawab ni dah. Syekh tu kata, "Man yahul, siapa dia boleh menyekat di antara engkau dengan rahmat Allah Ta'ala? Siapa boleh sekat di antara mu dengan rahmat Allah? Kamu bertaubat, tapi dengan syarat kamu kena pindah daripada kawasan yang kamu duduk, sebab itu black area. Mana kawasan ni kawasan orang jahat. Orang tak solat, orang tak baik, orang tak juru. Mu kena pindah kawasan ni pergi duduk tempat lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada kamu." Maka di sini kita dapat kesan bahawa kalau kita betul-betul insaf, kita betul-betul nak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, pintu taubat terbuka. Tapi kena putuskan. Kata di KKM, oleh kerana kita tak mau merebak Covid, kita kena putuskan hubungan di antara orang-orang yang positif. Jadi kita pun sama juga. Kalau kita tak mau lagi terjebak, terulang benda yang sama, benda yang tidak baik yang telah berlaku, maka kita putuskan hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik. Jangan perlu cakap, "Oh, saya nak dakwah dia ustaz, tak boleh putus." Lah, nak dakwah nanti dulu. Biar kita stabil, biar kita mantap, biar kita betul-betul, barulah kita boleh cari kawan untuk kita dakwah dia supaya kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah para peserta sekalian, kita banyaklah berdoa pada Allah Azza wa Jalla dari sudut hubungan di antara kita dengan Allah, hubungan di antara kita dengan manusia, keluarga kita, hubungan di antara kita dengan masyarakat, kita pulihkan kembali. Kita boleh beri keyakinan kepada mereka bahawa anak yang saya dapat ni saya didik dengan baik, saya sendiri akan menjadi manusia yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan masyarakat boleh menerima kita. Allah Ta'ala kabulkan taubat kita, insyaAllah. Jadi mati ni tiba-tiba, bila-bila masa saja. Ambillah peluang yang Allah Ta'ala beri ni supaya kita tidak menyesal di akhir nanti. Mudah-mudahan dan kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan kau redai. Dan juga doa-doa yang lain. Ambillah peluang. Mudah-mudahan kita sentiasa mendirikan solat 5 waktu. Ini kesimpulan amalan harian kita. Setelah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, jaga solat. Yang kedua, kita balik belajar Al-Quranul Karim. Ngaji Al-Quran. Yang ketiga, kita ambillah solat-solat sunat. Solat sunat qabliyah, ba'diyah. Kita solat witir, solat duha, solat taubat. Mari bulan Ramadan kita pergi solat tarawih, insya-Allah. Dan kita banyak mengingati Allah Azza wa Jalla, baca zikir pagi petang. Dia panggil zikir maksurat, banyak istighfar. Dan jangan lupa kita kena ingat, walaupun kita muda ke tua, kita kena ingat bahawa mati itu bila-bila masa. Dan carilah rezeki yang halal, sumber yang baik. Carilah kawan-kawan yang baik. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Itu sajalah pembentangan ataupun nasihat tazkirah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua, insya-Allah.